Dewasa ini, gejala penyalahgunaan dada dalam kalangan masyarakat negara kita semakin serius dan tidak dapat dibendung lagi. Hal ini demikian kerana dada yang pada asalnya ubat penahan sakit sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Masalah ini timbul apabila manusia menyalahgunakan untuk kepuasan dan keseronokan diri sendiri. Dada ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh badan manusia atau haiwan untuk menyiasat, merawat atau mencegah penyakit. Dada akan mengakibatkan ketagihan, kemerosotan kesihatan atau keruntuhan outlah pengguna apabila dimakan atau diminum atau juga dimasukkan ke dalam badan dengan berlebihan atau tidak mengikut had dan peraturan. Penyalahgunaan dada adalah penggunaan dada yang bertentangan dengan kepentingan rawatannya. Istilah yang lebih sesuai digunakan pada hari adalah penyalahgunaan bahan yang merangkumi alkohol, tembakau, kokain, marijuana iaitu ganja, dada-dada perangsang dan inhalan, bahan yang disedut. Perkataan bahan ini lebih sesuai berbanding dengan penggunaan perkataan dada kerana dada merupakan bahan kimia pembuatan. Kebanyakan bahan yang disalahgunakan itu dihasilkan secara semula jadi, seperti candu yang tidak boleh digunakan oleh manusia, seperti menghidu gam. Seterusnya, ciri-ciri dada adalah mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Yang kedua, digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang, diperolehi secara haram, dan membawa kepada kebergantungan fizikal dan psikologikal dan meningkatkan daya tahan terhadap dada. Dan seterusnya mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial. Seterusnya adalah jenis-jenis dada. Yang pertama adalah opiat, heroin, kodein dan morfin. Dada opiat adalah campuran yang diperolehi daripada biji popi. Opiat berasal daripada candu yang diperolehi dari sejenis tumbuhan yang dikenali sebagai Papaver somniferum. Candu ini mengandungi pelbagai bahan yang berbeza dan kemudiannya diasingkan dan diproses menjadi morfin dan seterusnya kodein. Yang kedua adalah dada depresan iaitu pil tidur tranquilizer. Kumpulan dada depresan iaitu penekan merupakan sejenis dada yang bertindak terhadap sistem otak sehingga memuatkan seseorang itu tidak sedarkan diri bila diambil secara berlebihan. Dalam bidang perubatan, dada jenis ini digunakan sebagai ubat penenang, meredakan kesakitan dan untuk tidur lena. Walau bagaimanapun, ia telah menjadi salah satu dada yang disalahgunakan. Yang ketiga adalah stimulan, iaitu amfetamin, metafetamin dan ekstasi. Stimulan jenis amfetamin merupakan sekumpulan jenis dada perangsang yang bertindak ke atas sistem saraf pusat atau central nervous system yang merupakan jenis dada sintetik yang dihasilkan melalui bahan-bahan kimia. Dan dada yang keempat adalah halusinogen, salva divinorum, ISD, DMT, PSP, meskalin, physiocybin dan physiolausin ketamin. Sejenis dada asli dan sintetik yang mengubah pencerapan deria dan pandangan visual. Ia menyebabkan halusinasi sehingga susah membezakan antara benar dan tidak benar. Yang kelima adalah marijuana, iaitu cannabis, iaitu ganja. Cannabis herba, resin getah cannabis dan minyak hashish, iaitu adalah jenis. Cannabis ialah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis dada yang diperoleh daripada pokok cannabis sativa. Ia merupakan bahan yang sangat kompleks dan mengandungi sekurang-kurangnya 421 jenis bahan kimia, yang mana tetrahydrocannabinol merupakan bahan fizioaktif yang utama. Yang kelas adalah daun ketum, iaitu daun tertulang, daun berwarna merah dan yang lain berwarna putih. Daun ketum atau spesies Mitragyny yang telah disenaraikan sebagai psikotropik dalam Akta Racun 1952 juga kerap disalahgunakan oleh segolongan rakyat di utara dan timur semenanjung Malaysia. Kesimpulannya, dada membawa banyak kesan buruk. Penyalahgunaan dada
yang berpunca daripada faktor mengakibatkan banyak masalah sosial berlaku. Semua pihak hendaklah berganding bahu dan mengatur strategi untuk mengatasi masalah ini yang juga dianggap musuh utama negara. Antaranya ialah pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutamanya guru-guru dan pihak kerajaan, hendaklah mengatur langkah untuk menangani masalah tersebut. Namun, ia tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai rakyat tidak mahu bekerjasama untuk membanteras masalah ini. Ibu bapa perlu memainkan peranan membimbing anak-anak mereka supaya menjauhi dadah. Kita perlu insaf bahawa masalah dadah boleh membebankan keluarga dan negara. Akhirnya, kita haruslah terus memerangi dadah agar masyarakat kita tidak menjadi lemah. Sekian, terima kasih. Terdapat beberapa punca atau sebab penglibatan penyalahgunaan dadah, terutamanya di kalangan remaja. Di antaranya ialah kekurangan perhatian daripada ibu bapa. Hal ini memang tidak dapat dinafikan, terutamanya dalam era mengejar kesenangan hidup pada hari ini. Para ibu bapa sentiasa sibuk mencari nafkah bagi menampung kehidupan serta menyediakan keperluan asas yang bertaraf tinggi untuk keluarga. Secara tidak langsung, masa yang sepatutnya diluangkan bersama anak-anak menjadi terhad. Hal ini akan menyebabkan remaja menikmati kebebasan yang keterlaluan kerana kegiatan mereka tidak lagi diambil tahu oleh ibu bapa. Lama kelamaan, kebebasan yang dikecapi akan membawa mereka ke lembah penagih najis dadah. Yang kedua ialah pengaruh rakan sebaya. Hal ini demikian kerana kebanyakan masa remaja diluangkan bersama dengan rakan sebaya mereka. Oleh itu, pemilihan rakan yang sesuai haruslah dilakukan dengan bijaksana oleh setiap remaja. Sekiranya rakan sebaya yang digauli oleh mereka terlibat dalam pengambilan dadah, secara tidak langsung mereka sendiri akan terikut-ikut dengan sikap rakan mereka. Budaya ini harus dikikis kerana hanya akan menyebabkan gejala ini menjadi lebih serius. Para remaja perlulah bersikap rasional pada setiap masa. Ketiga ialah tekanan atau depresi. Kini, remaja bukan hanya berhadapan dengan cabaran untuk belajar di sekolah semata-mata. Harapan yang lebih tinggi oleh ibu bapa agar mereka mencapai prestasi yang cemerlang dalam pelajaran telah menjadi suatu tekanan yang hebat kepada mereka. Selain menghadiri kelas di sekolah, mereka terpaksa menghadiri ke kelas-kelas yang lain seperti kelas tuition, muzik, tarian, seni pertahanan diri dan sebagainya bagi memenuhi kehendak ibu bapa. Akibatnya, mereka tidak dapat mempunyai masa yang tersendiri untuk beristirahat dan melakukan hobi yang digemari oleh mereka. Tekanan ini akan mendorong mereka mengambil dadah kerana kononnya ingin mencari ketenangan jiwa. Mereka berpendapatan bahawa pengambilan dadah dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh mereka dalam sekelip mata sahaja. Yang keempat ialah kurang pendidikan agama. Pada masa sekarang, kebanyakan remaja yang terlibat dengan dadah adalah disebabkan kerana kurangnya pendidikan agama. Hal ini berlaku kerana ibu bapa tidak memberi perhatian kepada anak mereka. Tambahan pula, dalam dunia moden ini, remaja sangat terdedah dengan gejala-gejala sosial yang boleh merosakkan akal fikiran mereka. Kurangnya pendidikan agama menyebabkan remaja sesuka hati melakukan perkara yang telah dilarang oleh agama. Oleh itu, pendidikan agama amatlah penting bagi menghalang atau menghindari perbuatan yang dianggap hina. Sekian, terima kasih daripada saya.
Saya Janani Renganadan dari kelas DPM 2B. Nombor metrik 15 DPM 20F2036. Hari ini saya membentangkan tentang kesan-kesan dada terhadap masyarakat. Mari kita tengok apa itu dada. Dada merupakan satu istilah khas merujuk kepada bahan-bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku seseorang apabila digunakan. Dada juga ialah apa-apa juga bahan kimia sama ada asli atau tiruan apabila dimasukkan ke dalam tubuh badan secara disuntik, dihidu, dihisap atau dinamani boleh mengubah fungsi tubuh badan seseorang atau organisma dari fizikal atau mental. Penagihan dada, orang yang ketagih dada, mereka ini mengambil dada dengan tujuan salah guna dada dan memiliki ketergantungan ke atas dada. Seterusnya, di sini saya ingin menerangkan kesan kepada kesihatan, pelbagai kesan yang saya akan menerangkan dengan jelas. Pertamanya, mental dan emosi ini menjadikan manusia gila akibat halusinasi dan delusi sehingga mampu membunuh diri, gelisah, cepat marah, gemetar, kebingungan, fikiran terganggu dan boleh bersifat ganas. Keduanya, kesan dada terhadap kepala ini, perasaan mulut kering berpeluh, berlebihan anak mata menjadi besar, menggeletar dan sakit kepada dopamin, kepada otak kurang aktif, urat saraf pada otak putus hingga menyebabkan stroke atau lumpuh. Ketiganya, kesan dada terhadap jantung dan salur darah ini, kerosakan pada jantung akibat dengkuban jantung kencang, tidak menentu dan tekanan darah meningkat hingga mengakibatkan sakit jantung dan maut. Saluran darah pecah akibat bahan kimia syabu menghakis dinding salur darah. Kesan akhirnya, perut dan sistem penghadaman mengalami gangguan saluran pemakanan dan kebuluran berlanjutkan kerana tidak makan ketika pengambilan syabu. Bahan toksik dalam dada yang dicampur dengan bahan lain menyebabkan gangguan pada perut dan sistem penghadaman. Di samping itu, kesan penyalahgunaan dada meningkatkan kadar kegiatan jenayah. Penagih dada yang kekurangan wang untuk mendapatkan dada. Seseorang akan kehilangan harga diri dan kehilangan sifat kemanusiaan akibat pengaruh dada. Mereka akan merompak dan membunuh untuk mendapatkan wang yang mempunyai masalah penyalahgunaan dada sentiasa tinggi dalam kadar kegiatan jenayah. Di lain itu, kerajaan paksa menambah jumlah anggota polis, kastam, penjara, perbelanjaan, mahkamah dan lain-lain untuk membedung masalah ketagihan dada ini. Seterusnya, kerugian sumber tenaga manusia. Negara akan kerugian juga dari segi sumber tenaga manusia apabila banyak belia yang menagih dada. Hal ini demikian kerana tenaga mereka tidak dapat digunakan untuk membangunkan negara. Sebagai akibatnya, pembangunan negara terjejas dengan teruknya. Sebaliknya, peruntukan tersebut terpaksa disalurkan untuk usaha membiayai pembinaan serta pengurusan pusat-pusat pemulihan penagihan dada, melancarkan kempen anti dada dan sebagainya. Sesungguhnya, memang banyak bahaya sebagai akibat penyalahgunaan dada. Oleh itu, dada dianggap sebagai musuh utama negara.
ini kita tonton sebagai video pasal dada. Sekarang kita perbincangkan tentang cara-cara pencegahan penyalahgunaan dada. Pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan boleh memainkan peranan dalam mengurangkan penyalahgunaan dada. Antaranya ialah melalui program rakan muda, kem motivasi dan lain-lain program yang meliputi pelbagai aktiviti. Hal ini demikian kerana melalui kem-kem ini, para remaja dapat memenuhi masa segang mereka dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen henti dahad dan menyiarkannya melalui media massa. Undang-undang dan hukuman bagi kesalahan penyalahgunaan dada dan menghedar dada hendaklah diketatkan lagi bagi mengelakkan masalah ini terus berleluasa. Agensi yang ditubuhkan seperti Agensi Anti Dadak Kebangsaan AADK perlu memperkemaskan jentera mereka memantau bekas penagih agar mereka tidak kembali menagih dadak kembali. Selain itu, kesedaraan diri remaja penting untuk menjauhi najis dadak. Kesedaraan diri ini penting untuk membentuk minda yang positif agar sentiasa membuat sesuatu dengan pemikiran yang rasional. Mereka hendaklah sentiasa diberikan ingatan tentang pentingnya kehidupan pada masa hadapan. Remaja kini terlalu terdedah dengan pergaulan sosial yang tidak sihat, seterusnya menjerumuskan mereka ke dalam kancah penyalahgunaan dadak ini. Oleh sebab itu, kesedaraan dalam diri amat penting. Mereka perlu tahu membezakan yang baik dengan yang buruk. Tidak perlu mengikut telunjuk kawan kerana ikut hati mati, ikut rasa binasa. Rakan yang berkualiti juga adalah tunggak dalam membantu diri remaja menjadi berkualiti juga. Kerana ibu bapa, salah satu cara penyalahgunaan dadak adalah berpunca dari keadaan dan sistem institusi keluarga yang tidak stabil, yang kemudiannya meresap dan menjala dalam masyarakat sehingga menjadi jejala sosial. Justru itu adalah wajar institusi keluarga dan masyarakat terlibat memainkan peranan aktif di dalam mencegah dan membenteras penyalahgunaan dadak. Langkah-langkah yang diambil oleh ibu bapa untuk menyekat anak-anak mereka dari mengambil dadak pada peringkat awal adalah satu langkah yang bijak, iaitu dengan cara sebagai pertamanya, ibu bapa haruslah mengambil berat ke atas kelakuan dan kebajikan anak-anak. Keduanya, ibu bapa haruslah menjadikan contoh yang baik kepada anak-anak. Selain daripada itu, elakkan anak-anak berkawan dengan rakan-rakan yang sudah terlibat dengan penyalahgunaan dadak dan utamakan pencegahan daripada pemulihan, dan juga ibu bapa menanam sikap jijik dan membenci dadak kepada anak-anak sejak kecil lagi. Di samping itu, remaja haruslah memilih rakan sebaya yang positif. Hal ini kerana berkawan dengan penjual minyak wangi aromanya akan melekat pada kita. Manakala berkawan dengan tukang besi, bahan kepanasnya akan turun kita rasai. Begitulah juga dengan dada. Jika seseorang remaja mempunyai rakan sebaya yang positif dari segi pemikiran dan juga sikap, sudah mesti remaja itu juga akan memiliki akhlak yang positif. Apabila dipelawak oleh rakan sebaya untuk mencuba sesuatu perkara yang baru, seperti dadak remaja yang lemah pengangan agama akan terpengaruh dari terjebak dalam pengambilan dadak. Oleh itu, remaja haruslah memilih rakan sebaya yang dapat membimbing mereka ke jalan yang lurus dan bukan jalan yang menyesatkan. Konklusinya, semua pihak termasuk ibu bapa, guru, masyarakat maupun kerajaan perlu berganding bahu memerangi jejala penyalahgunaan dadak ini. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha memerangi dadak kerana dadak adalah musuh utama negara dan dadak boleh meruntuhkan keharmonian dan kesejahteraan negara. Sebagai pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara, biarlah kita hidup bahagia tanpa dadak. Janganlah disebabkan nilai sintetik rosak susuk sebelanggar, kerana negara kita adalah contoh dalam kalangan negara Islam. Kita tidak mahu masalah penyalahgunaan dadak ini mencemarkan nama baik bangsa amannya dan negara khususnya. Netija daripada saya.